السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan inayah, pertolongan dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berpeluang untuk meneruskan kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat dan panduan serta pedoman dalam kehidupan harian. Kita sampai kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-31. Betul. Hadis yang ke-31. Kan? Minggu lepas kita dah sebut tentang hadis 30 berkaitan dengan anak-anak yang meninggal ketika kecil. Muka surat 164, hadis 31. An Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Daripada Amir radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wa'idatu, orang yang penanam, orang yang melakukan perbuatan itu, mengebumikan anak perempuan ketika hidup. Wal mau'udah, dan juga anak yang ditanam hidup-hidup. Finnar, kedua-duanya di dalam neraka. Al-wa'idah wal mau'udah, dua-dua di dalam neraka. Yang menanam dan yang ditanam. Hadirin mukminin, pada kuliah yang lepas kita telah sentuh berhubung dengan perbezaan pandangan di kalangan para ulama tentang kesudahan anak-anak orang bukan Islam yang meninggal sebelum baligh. Ikhtalafa al-ulama, para ulama berbeza pendapat tentang hukum ataupun kesudahan pengakhiran anak-anak orang kafir yang mereka ini mati sebelum daripada baligh. Maknanya mati ketika masih kecil. Kita dah sebut ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Antaranya, anak-anak orang bukan Islam, anak-anak musyrikin atau anak-anak orang kafir, mereka akan masuk ke dalam syurga bersama dengan anak-anak muslim yang meninggal ketika kecil.
Maksudnya tak kiralah anak Hindu ke, anak Buddha ke, anak Kristian ke, anak Yahudi ke, kalau mereka itu meninggal ketika kecil, mereka akan masuk ke dalam syurga bersama dengan anak-anak yang Islam. Ini pandangan yang pertama, kita dah sebut dalam kuliah yang lepas. Dalilnya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap anak yang dilahirkan itu mereka lahir alal fitrah. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu mereka lahir di atas fitrah. Fitrah itu merujuk kepada Islam. Maknanya mereka lahir ni sebagai Muslim. Fa'abawaih, Nabi kata maka kedua orang tuanya lah yuwahhidani atau yunassirani atau yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan, sama ada dia jadi Kristian ke, dia jadi Yahudi ke, dia jadi Majusi ke. Kenapa tak disebut jadi Islam? Maka kedua orang tuanya lah. Dia kata setiap anak dilahirkan sebagai alal fitrah, di atas fitrah, maka ibu bapaknya lah yang akan mencorak menentukan agamanya, sama ada menjadikan dia seorang Yahudi, menjadikan dia seorang Kristian, atau menjadikan dia seorang Nasrani, Majusi. Kenapa tak dikatakan menjadikannya seorang Islam? Kerana dia memang asalnya Islam, tak perlu untuk dijadikan Islam. Ya, tak perlu untuk dijadikan sebagai Islam, memang kerana dia lahir itu sebagai seorang Muslim. Jadi kalau dia mati, dia mengikut agama asal dia. Iaitu sebab itu kita kata apabila seseorang itu masuk Islam, convert menjadi Muslim, dia balik kepada agama asalnya. Dia kembali kepada agama asalnya, iaitu Islam. Ya? Cuma di dalam negara ini dia ada peraturan, dia ada perlembagaan, dia lah undang-undang dia. Di dalam negara, di dalam Malaysia ni, seorang kanak-kanak yang di bawah usia 18 tahun, apabila dia nak memilih agama ataupun dia nak memeluk sesuatu agama, umpamanya daripada bukan Islam kepada Islam, dia tidak boleh melakukannya tanpa keizinan daripada penjaga. Dia menjadi satu kesalahan lah. Cuma berlaku perbincangan ataupun berlaku juga isu yang pergi kepada peringkat pentadbiran mahkamah, menjadi isu pertikaian undang-undang, apabila sebahagian pihak dia berhujah bahawa perlu keizinan kedua orang ibu bapa. Maksudnya kalau dia nak convert menjadi Muslim, dia mesti mendapat persetujuan ibu dan ayah di bawah usia 18 tahun. Sebahagian pihak juga berhujah bahawa seperti di Perlis, di dalam enactment undang-undang syariahnya menyatakan hanya perlu kepada keizinan salah seorang. Hal ini berlaku apabila salah seorang daripada ibu atau ayah itu memeluk Islam. Seperti yang tuan-tuan tengok dalam beberapa hal yang boleh dibaca di media sosial dan di akhbar dan di internet dan sebagainya, pertikaian berlaku bila salah seorang masuk ke dalam Islam. Apa agama yang akan diikuti oleh anak-anak tersebut? Umpamanya si ayah masuk Islam, mak tak masuk, apa yang berlaku kepada agama anak-anak tersebut? Sekiranya si ayah itu membawa anak itu masuk Islam, adakah boleh diterima ataupun boleh disahkan jika mendapat tentangan daripada si ibu yang tidak ikut masuk Islam? Sebaliknya juga, jika si ibu masuk Islam, si ayah tak masuk Islam, apa yang akan berlaku kepada agama? Ini dari sudut undang-undang ada perbincangan yang panjang lah, dan telah berlaku apa yang berlaku, dan tuan-tuan boleh melihat juga ada kes di Perlis tentang pengislaman dan sebagainya. Ini hal-hal yang telah diputuskan di mahkamah, nanti tuan-tuan boleh rujuk. Cuma saya nak sebutnya, asalnya dari sudut pandangan kita, dia adalah Muslim.
dia adalah muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang di luar daripada kemampuan dia. Seorang kanak-kanak yang baru lahir, yang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir, kemampuan untuk membuat pilihan, dia hanya mengikut apa yang dipegang atau dianuti oleh ayahnya, maka kita tak boleh menghukum dia sesuatu di luar daripada kawalan dan kemampuan dia. Dan Al-Quran menyatakan yang kafir itu ayah dia. Dia tak buat pilihan lagi, dia masih lagi di bawah usia. Baik. Berikutnya juga dalil yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan anak-anak yang bukan Islam ni masuk ke dalam syurga walaupun mereka itu lahir sebagai bukan Islam. Dalilnya ialah apabila Nabi SAW melihat sekumpulan anak-anak yang bermain di dalam syurga, lalu ditanya kepada malaikat yang mengiringi Nabi itu, siapakah gerangan anak-anak tersebut dan siapakah gerangan lelaki yang tinggi yang sedang mengasuh dan menjaga mereka. Lalu dijawab oleh malaikat tersebut bahawa yang ramai-ramai budak-budak itu ialah anak-anak yang mati sebelum baligh, termasuklah anak-anak bukan Islam. Ini dalil yang agak kuat, yang jelas menyatakan masuk syurga. Manakala lelaki yang berada di samping mereka itu, yang mengawal dan menjaga mereka ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi anak-anak yang mati ketika kecil di bawah pemeliharaan, pengawasan, asuhan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini antara perkara yang semalam saya tertengok satu dokumentari yang dibuat oleh satu pihak berhubung dengan virus ataupun bahayanya penyakit yang ada dalam makanan kita ni, kan? Yang dibuat di Amerika, kan? Amerika ni satu negara yang strict soal food security ni, dia keselamatan makanan ni semua ni. Dia buat satu dokumentari yang bagus. Antara negara Amerika ni dia pernah diserang oleh penyakit-penyakit yang macam-macam jenis penyakit lah. Antaranya E. coli. E. coli ni satu penyakit yang menyerang makanan, bakteria, kan? Dan kita tengok di negara kita pun ada penyakit E. coli tu, pencemaran dari sudut bakteria yang tersebar najis orang kita. Penjagaan makanan, pengurusan makanan ni, dia pergi masuk tandas, dia basuh tangan, tak elok dia urus makanan pun semua bakteria. Tapi dalam kes di Amerika tu, yang membunuh ramai kanak-kanak, yang kanak-kanak mati tu kerana burger yang dimasak tu separuh masak, half cook. Jadi dalam ayam ni, dalam telur, yang tuan-tuan duk makan telur separuh masak tu, ini fakta ni tuan-tuan boleh rujuk. Di dalam ayam atau telur ni, dia ada satu bakteria yang kita semua sebut salmonella ni, kan, dalam perubatan ni. Dia boleh kekal virus itu dalam makanan itu jika dia tidak dimasak pada kadar kepanasan yang secukupnya. Walaupun kita masak, tapi bakteria tu tetap ada. Dia boleh hidup, kecuali kalau dia dimasak pada kadar kepanasan yang memadai. Yang saya nak cerita lah berkaitan dengan hadis ni, ada kaitan dengan budak ni. Cuma saya nak sebutnya, tuan-tuan, bakteria tu ada. Jadi syarikat burger ni yang ada di Amerika ni, dia masak daging burger tu separuh masak. Pihak berkuasa menetapkan 68% dia kena panas masak. Mungkin dia masak half cook. Pasal dia kata alasan dia kalau masak lama dia jadi liat, dia jadi keras. Jadi kita jangan duk masak. Sebab itu bahaya tuan-tuan duk makan jenis benda-benda yang tak masak ni, kan? Pasal bakteria tu duk ada dalam perut, dalam makanan tu. Okey. Sebab itu telur separuh masak ni sangat berbahaya, terutama sekali kepada wanita yang mengandung. Kan? Sebab itu rakyat Malaysia ni dia sangat habit, dia suka telur gedik. Dia cukup suka jenis telur separuh masak. Tuan-tuan boleh rujuk ni, dia ni tahu apa, dia ada
Tuan-tuan boleh rujuk dengan pakar-pakar kesihatan, dietitian, pakar-pakar pemakanan, doktor-doktor, betul tak apa yang saya sebut ni? Ataupun tanya orang-orang yang kerja hospital ke, yang ada pengalaman, ada maklumat sikit tentang bahayanya telur yang tak dimasak dengan betul. Ni kerana dia ada bakteria, dia mesti dimasak betul-betul panas baru mati kuman tu. Tapi oleh kerana kita ni dah tua ni, makan pilah kan, tak mati pasal telur pun mati pasal lain lah. Dia berkata awak ustaz pun makan telur sebelum masak. Dia bila dia ada sebutlah dalam tu, dia kata orang tua-tua yang dah ada antibody yang kuat, dah kata imun dah kuat, dia boleh lawanlah bakteria tu kan. Nampak? Jadi teruskan merebus telur separuh masak. Apa yang saya nak cerita, antara yang berlaku ialah apabila kejadian itu berlaku di Amerika, budak-budak mati dengan begitu ramainya. Begitu ramai. Sebab bila bakteria E. coli itu masuk ke dalam, pasal itu tuan-tuan kena tengok juga bakteria yang menyerang budak-budak ni, bila dia masuk dalam badan, dia menyerang organ budak-budak tu. Jadi organ tu dia pertama sekali kidney, buah pinggang, ginjal, kidney failure, kegagalan buah pinggang untuk ni serang. Jadi ramailah budak-budak yang mati. Dan kalau tuan-tuan tengok, sedihlah. Apa dia ni terlentang ke tu, buaya penuh apa semua. Tapi mereka ini bukan Muslim. Bukan Muslim. Mati dalam keadaan yang begitu tragis disebabkan oleh satu penyakit yang dia kata budak-budak ni tak ada dosa apa, hanya teringin nak makan burger oleh kerana kecuaian pihak syarikat menyebabkan mereka. Dalam hal ni tuan-tuan, saya tengok dan saya melihat cenderung kepada pandangan yang mengatakan kanak-kanak yang belum baligh, apabila mereka mati, mereka akan masuk ke dalam syurga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka bukan tak tahu apa, kan? Belum sampai kepada peringkat untuk mereka membuat keputusan. Baik. Tapi hadis yang kedua ni, pandangan yang kedua ni, dia kata apa? Dia kata anak yang ditanam dan bapa yang menanam, al-waidah, si bapa tu, al-mau'udah, yang anak tu kedua-dua masuk neraka. Ini pandangan yang kedua. Kita tak boleh nafikan. Ada di sana pandangan yang menyatakan anak orang kafir masuk neraka bersama dengan bapa mereka. Ini ialah pandangan kedua. Sekurang-kurangnya dia ada 4 pandangan. Dia ada 4 pandangan. Pandangan pertama masuk syurga, pandangan kedua masuk neraka ikut pak dia, pandangan yang ketiga mereka akan diuji di akhirat, pandangan yang keempat ada yang disebut oleh para ulama, diuji mereka ini di kalangan orang-orang yang gila, orang yang tak sampai hidayah, mereka akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ulama tak sepakat. Cuma saya kata yang kuatnya, yang rajihnya pandangan yang mengatakan mereka masuk ke dalam syurga. Baik. Tengok dia kata, hadis ini menjadi salah satu dalil bagi golongan ulama yang mengatakan bahawa anak orang yang tidak beriman akan mengikut ibu bapa mereka, iaitu dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini adalah sebahagian daripada potongan hadis. Ini hadis yang panjang ni. Daripada Salamah bin Yazid Al-Ju'fi katanya, saya dan saudara saya pergi bertemu dengan Rasulullah. Dia Salamah berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu kami Mulaikah telah melakukan hubungan kekeluargaan, menjamu tetamu dan melakukan pelbagai kebaikan. Dia telah pun meninggal ketika jahiliyah. Apakah ia akan dapat memberikan sedikit manfaat? Mereka pergi tanya, mak mereka ni orang bagus, rajin jamu orang makan, rajin menghubungkan silaturahim, orang yang baik lah, orang yang kata apa, mempunyai akhlak yang baik. Malangnya, duka citanya, dia mati sebelum masuk Islam. Jadi mereka tanya dekat Nabi, kebaikan-kebaikan dia, duk jamu orang, sambung silaturahim, tolong orang susah tu bermanfaat tak? Tapi dia buat tu masa dia kafir. Kata Nabi SAW, tidak, tak bermanfaat. Segala kebaikan, kesalehan, kebajikan yang dia lakukan ketika dia hidup di atas kekafiran itu tidak dinilai langsung di sisi Allah. Sebab itu kita kata sebesar-besar kebaikan ialah Islam. Sebab itu kita sebut di awal-awal perkataan ucapan kita, apa dia? Kita bersyukur di atas nikmat
iman dan Islam. Sebab itu kita sebut pagi-pagi asbahna ala fitratil Islam. Kan? Zikir pagi, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Ini kita baca di atas nikmat Allah Taala bagi kita hidup sebagai seorang muslim. Kemudian dia tanya lagi. Kemudian kami bertanya, siapa dia? Salamah dengan saudara dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia telah menanam saudara perempuan kami. Siapa dia? Mulaikah. Dia telah tanam adik-beradik kami yang perempuan. Ni sekali kita nak cerita perangai Arab jahiliyah, pandangan mereka tentang wanita. Dan kita tak dapat nafikan tuan-tuan, dia ada bau-bau tu di dalam sebahagian ajaran dan pahaman. Dalam sebahagian pegangan agama dunia ni, wanita ni selalu didiskriminasi, double standard. Sebahagian agama, kalau tuan-tuan tengok, wanita ni sudah tidak ada nilai di sisi mereka, tak lebih seperti barang yang dijual beli. Wanita ni, pasal itu kita akan tengok sekali lagi, kita akan sebut. Dia kata, kami ni laki-laki ni, Salamah bin Yazid. Salamah ni di sisi Arab nama orang laki-laki. Salamah ni laki-laki kan, Salamah bin Yazid. Dia kata kami hak laki-laki ni dia tak tanam, tapi dia pergi tanam adik kami hak perempuan tu. Dan memang orang Arab menanam buat anak-anak perempuan, kerana anak-anak perempuan, orang perempuan di sisi orang Arab adalah suatu kesialan, bala. Sebab itu bila Islam mai, antara perkara yang Islam buat, mengangkat martabat wanita. Dan tuan-tuan tengok, sebab itu Nabi SAW dia terpaksa buat 2-3 benda nak tunjuk kata orang perempuan ni sama di sisi Islam. Dulu orang Arab, bila satu perempuan tu haid, datang bulan, mereka ini diasingkan terus, di boykot, di kuarantin. Macam Covid tu, lebih pada Covid. Tinggal tak pergi hantar pulau cerjak. Dianggap kotor. Dianggap kotor. Tak boleh duduk sekali. Dikurung. Isolated. Duk hang satu. Jangan duk bercampur. Sampai ni. Sampai teratu punya teruk hina. Kemudian bila Islam datang, Nabi SAW menunjukkan contoh. Antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia beritahu Nabi SAW apabila kami haid, dia melakukan segala-galanya dengan kami. Dia tidur sekali dengan kami, dia bermesra dengan kami, makan sekali. Urusan kehidupan berjalan seperti biasa. Nak menunjuk, nak membuang pahaman wanita ni kotor. Yang kotornya itu ialah bahagian yang terlibat saja. Memang Quran kata kotor. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tadhilun nisaa fil mahid. Quran kata mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang darah haid. Qul huwa adha, katakan kepada mereka haid itu kotor. Fa'tazilun nisa, jauhi wanita. Jauhi dari makna bersetubuh. Jangan bersama dengan mereka dalam hal itu. Tapi isna'u kulla syai', apa sahaja yang kamu nak buat. Mereka boleh masak, mereka boleh tidur sekali, mereka boleh bermain, mereka boleh bersembah, mereka boleh bermasyarakat dan sebagainya. Cuma alang-alang kita sebut tentang haid ni, ada satu soalan orang tanya, saya nak respon sebelum saya lupa, tentang satu doa yang disandarkan ketika haid. Dia kata ada satu doa yang mana kalau kita baca doa ni, dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ni kalau orang perempuan yang dapat ni tolong jawab. Tolong jawab. Dia kata ada satu hadis yang tersebar, iaitu doa yang dibaca ketika wanita sedang haid. Wanita yang haid ni baca doa ni. Iaitu doa pertama saya nak sebut sebelum saya nak jawab ni. Saya nak kata wanita yang haid, mereka ini tidak kotor. Mereka hanya
tak boleh salat, tak boleh tawaf, dan tak boleh, kata sebahagian fuqaha mengatakan tak boleh menyentuh Al-Quran dan tidak boleh membaca Al-Quran daripada mushaf, dan tak boleh bersama dengan suami mereka. Tapi dalam soal yang lain, kita kena jelas, dalam soal kehidupan yang lain, wanita yang haid ini boleh melakukan semua benda, tak ada halangan. Ini tak boleh masak, nanti kalau masak kotor habis makanan tu, punyalah dahsyat. Orang kita fikir, dia fikir benda yang agama tak habaq tu, dia lebih daripada apa yang patut. Itu yang saya pelik sampai ke hari ni. Saya pelik, saya tak jumpa lagi jawapan. Pasal apa bila mati kena tuang ayak yang ada dalam rumah? Ini pun apa pahaman orang kita, saya pun tak tahu. Bila mati ya satu orang, habis ayak-ayak lantung rumah tu dia pergi tuang. Tu tak kira lagi pergi tutup gambar. Saya pun tak tahu main mana ni. Bila mati kena tutup gambar. Taulah nak tukar gambar lepas ni. Kan? Dia kena tutup gambar. Lepas tu kena tuang ayak ni, semua ayak. Saya tanya apa siapa pergi tuang ayak yang orang mati ni? Dia kata bila mati darah tu merecik masuk dalam ayak. Nampak ke? Tak nampak. Siapa habaq kata merecik? Adakah dalam hadis? Tak tahu, tapi memang orang duk buat. Ini masalah orang duk buat. Hujah yang paling damai. Susah nak sebut damai. Apa dia? Orang Kuala Lumpur tanya pula lagi. Hujah yang paling common, hujah yang paling low kelas ni orang buat. Ada lagi zaman lah ni duk argument orang buat. Pasal apa you buat, orang buat. Pasal apa you amal, orang amal. Pasal apa you baca, orang baca. Orang tu siapa orang? Dia Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dia tak ada orang. Sumber agama Al-Masadir At-Tashri'iyah. Sumber-sumber agama ni Al-Quran, Sunnah, Ijma', persepakatan di kalangan ulama mujtahidin, qiyas, yang dikiaskan dengan dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Asalnya ijma' dengan qiyas ni pun mai daripada Quran Sunnah lah. Ini saja, dia tak ada dalil dia. Al-Quran, Sunnah, Ijma', qiyas, amalan orang ramai, perkataan orang ramai, tak ada. Pasal apa baca doa ni orang baca? Tak boleh, tak betul. Tak diterima. Sebab itu orang perempuan boleh buat, ni tak boleh buat. Lepas tu duduk saja. Pasal apa tak boleh masak? Tak boleh masak. Seminggu haid, seminggu beli luar. Kan? Pasal kotor. Nak gunting rambut tak boleh, nak kerak kuku tak boleh. Ini satu pahaman yang Aisyah kata semua dia buat kecuali illa nikah ataupun jima'. Satu hari Nabi panggil Aisyah, Nabi duduk dalam rumah. Nabi duduk dalam masjid, Aisyah duduk dalam rumah. Nabi kata bawa mai kain. Nabi kata hulak mai kain. Suar mai kain. Pasal rumah Nabi tu dekat. Aisyah kata tak boleh, aku haid. Aku tak boleh suar kain. Tak boleh bagi kain, aku haid. Mungkin tak boleh suar masa masuk dalam masjid ke, kain, pegang kain-kain kotor ke. Tapi perkataan Nabi tu, word Nabi tu apa dia? Kalimah yang Nabi gunakan, haid bukan di tangan. Kalimah yang Nabi gunakan, haid bukan di tangan, menunjukkan apa? Tak kotor tangan tu. Pasal apa masalah nak pegang suara tu? Kan? Ini satu pahaman yang perlu dijelaskan kepada masyarakat kita. Sebab tu kalau tuan tengok setengah ajaran dahsyat yang kita baca masih ada, masih wujud lagi. Dia pergi kurung kawan tu, mati budak tu di setengah negara. Di setengah negara dia bubuh kunyit, dia bubuh kala merah. Nak abang kata kawan tu tengah haid. Kan? Lepas tu elok dia haid ya, boh dalam bangsai tu, boh dalam pondok tu, dia kunci. Setengahnya mati, tak cukup oksigen. Punya teruk layanan kepada wanita. Sebab itu tuan-tuan tak akan jumpa mana-mana agama yang mengangkat, melindungi, menjaga, memelihara, memuliakan wanita seperti mana Islam buat. Tak ada. Tak ada ajaran, tak ada agama, tak ada movement, gerakan yang lebih memuliakan Islam daripada, dia memuliakan wanita lebih pada Islam. Pasal itu orang perempuan yang menganut, menjaga Islam ni, yang memelihara, yang menganut agama Islam ni kena syukur kalau dia tengok bagaimana layanan-layanan yang diberikan kepada wanita-wanita di dalam ajaran-ajaran ataupun pahaman selain daripada Islam.
Cuma dia boleh baca doa. Orang perempuan masa haid dia boleh baca doa. Sebahagian fuqaha membenarkan dia membaca Al-Quran yang dia hafal, takut hilang. Maksudnya orang perempuan ni dia kalau dia haid, dia tak boleh semayang, tapi dia bangkitlah subuh awal. Dia buat apa? Dia berzikir. Zikir pagi boleh, zikir petang boleh, doa boleh. Dia boleh buat semua tu, tak ada masalah. Apa kami nak baca masa haid? Baca doa-doa. Baca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil 'azim, la ilaha illallah. Baca. Semua tu tak ada larangan. Cuma ada satu doa yang saya nak sebut ni yang disandarkan kepada Nabi. Kalau dia tak sandar, dia kata doa ini diambil daripada nenekku. Tak apalah. Doa ini diambil daripada tuk dia. Tak apa. Tapi dia sandar kepada Nabi, kita nak bagi tahu sikit. Satu hadis yang orang tanya ni, dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi SAW ajar apabila kita wanita itu haid, dia baca alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Yang lelaki-lelaki nak baca apa? Bukan mai haid. Ni orang perempuan. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Bisa dengar doa ni? Katanya doa ni daripada Aisyah. Apakah kelebihannya? Sakan sesiapa yang membaca doa di atas ketika dia haid, alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Yang pertama, wanita itu selamat daripada neraka. Wanita itu akan selamat ketika melintasi titian sirat. Wanita itu akan diangkat setiap hari dia haid setara dengan 40 orang mati syahid. Kalau 7 hari, 7 kali 4, 280 orang mati syahid, sama dengan orang haid yang baca doa ni. Tu dia punya sakan dia goreng. Ni bukan goreng takat apa orang kata hangit ni, hentung terus. Hadis ni pertama tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam Tirmizi, tak ada dalam Ibnu Majah, tak ada dalam An-Nasa'i, tak ada dalam Abu Daud, tak ada dalam Musnad Ahmad, tak ada dalam Muwatta' Malik, tak ada dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah, tak ada. Semua dalam kutub hadis tak ada. Tak ada dalam mana-mana buku hadis, tak ada. Hatta dalam hadis-hadis palsu pun tak tahu. Hadirin mukminin, hadis ini tidak wujud di dalam mana. Salah satu ciri-ciri hadis palsu ni, tuan-tuan boleh ambil, boleh apply. Salah satu hadis-hadis palsu apabila hadis itu tidak ditemui di dalam buku-buku hadis yang muktabar. Tuan-tuan tengok dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Tirmizi tak ada, dalam Abu Daud tak ada, dalam An-Nasa'i tak ada, dalam Ibnu Majah tak ada. Tengok pula dalam Muwatta' Malik tak ada, dalam Musnad Ahmad tak ada. Dalam kitab-kitab hadis besar ni, kitab-kitab hadis tak ada. Kalau hadis tak ada dalam buku hadis, apa makna dia? Bukan hadis. Maka hadis ni tuan-tuan, diyakini berdasarkan kepada ciri-ciri yang dia ada. Hadis ni tidak ada asal. Tidak ada asal. Dia bacalah yang lain-lain, tak ada masalah. Kan? Fadilat dia pun, dari sudut fadilat dia pun sesuatu yang melampau, ghulu, bebas daripada neraka. Hanya membaca yang tu. Lepas tu apa lagi? 40 orang mati syahid setara. Sedangkan satu orang mati syahid pun kita tak boleh nak capai. Kan? Ini satu perkara yang saya nak sebut. Tapi bukan maksud kita menghina wanita, tak. Wanita boleh beramal, tidak ada masalah. Cuma nak berfaham dengan fahaman macam ni, kita kena hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Dia berkata, apa salahnya dia nak baca doa daripada dia menyanyi? Betul, tak salah untuk dia baca doa. Salahnya tak mana? Disandarkan kepada Nabi, ditetapkan fadilat khas yang tak disebut oleh Nabi. Dia kata Nabi kata, dia kata Tuhan yang nak bagi. Siapa dia untuk menyandarkan benda tu kepada Nabi? Itu isu dia. Kan? Kalau dia kata siapa baca ni aku bagi RM10, tak apa, duit dia. Siapa yang baca macam ni aku bagi hadiah, tak apa, kata dia. Tapi kalau dia kata siapa yang baca amalan ni dapat pahala, pahala bukan hak dia, pahala hak Tuhan. Biar Tuhan yang habaq. Kita jangan pandai lebih pada Tuhan. Itu biar bahasa yang paling mudah untuk kita faham. Baik, hadirin mukminin, kita sambung balik berikutnya.
Lalu dia tanya, dia kata, mulaikah ni telah menanam saudara perempuan kami pada zaman jahiliah? Apakah yang demikian memberikan sedikit manfaat kepadanya? Orang yang menanam anak hidup-hidup dan yang ditanam berada di dalam neraka, kecuali yang menanam sempat dengan Islam lalu Allah mengampunkannya. Hadis inilah yang Nabi kata, yang tanam dan yang ditanam tu masuk di dalam neraka. Cuma para ulama, seperti tuan-tuan tengok dalam kitab ni, dia kata apa? Syekh Syuaib Al-Arnaud menyebut bahawa dia kata pada matan ini terdapat pencanggahan dengan riwayat-riwayat yang lain tentang persoalan anak yang ditanam. Dia kata dari sudut matan, dia kita pertama hadis ni dia ada sanad, dia ada matan. Dia kata teks hadis ni, matan hadis ni agak pelik, bercanggah dengan hadis-hadis yang lebih kuat, matan-matan yang lebih jelas. Apa dia? Iaitu dia kata nas syara' menunjukkan bahawa orang yang belum baligh tidak diberikan apa-apa bebanan. Nampak tak? Sebab itu dalam kaedah menilai hadis ni, salah satunya hadis tu dilihat menyelisihi Al-Quran. Kata para ulama, hadis-hadis lain menyatakan bahawa orang yang belum baligh dia tak ada dosa, dia tidak diberikan taklif. So sebab itu para ulama yang menilai hadis menyatakan bahawa anak-anak yang belum baligh, yang kuatnya ialah mereka masuk ke dalam syurga. Cuma saya dah, hadis tu sikit ya, cuma saya dah alang-alang tuan-tuan, dalam masa yang ringkas ni saya nak sebut pada tuan-tuan tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Pertama, kita tak boleh nafikan, memang wujud perbuatan menghina dan merendahkan wanita. Sebab tu kalau tuan tengok sebahagian agama, dia kalau dapat anak perempuan ni share, dia tak apa nak seronok, dia nak kena dapat anak lelaki. Anak lelaki ni ong bagi dia. Sebahagian agama kan, dia tahu you dapat anak apa? Lelaki. Oh bagus, banyak bagus. You dapat anak perempuan, oh banyak sui ya. Banyak sui. Kan? Tak tahulah pasal apa, tapi di sisi orang Arab, dia antara sebab dia pasal orang Arab ni dia kata anak perempuan ni dia nak kena tanggung, anak perempuan ni tak boleh pergi perang, anak perempuan ni tak boleh mewarisi keluarga dan sebagainya. Dia kata anak perempuan ni menyusahkan, membebankan. Sebab tu tuan-tuan jangan ada panggil jahiliah ni. Orang Melayu saya tak tahu, wallahu alam, saya ingat tak ada. Orang Melayu tidak ada pahaman ni kot. Iaitu bila dia dapat anak perempuan, dia tak berapa nak seronok. Tapi sebahagian orang dia seronok. Berapa anak perempuan? 6. Alhamdulillah. 6 kali 8 48. Kalau 10 60. Yang ni dia panggil berpandangan jauh. Dia dah kira dah. Berapa anak perempuan? Anak perempuan 5 15. Dia dah kira dah. Dia kata kalau 2% pun banyak. Nak ambil semua kot, pelik kan? 2% cukup lah. Kalau kata belanja 10,000, tuan-tuan faham tak? Apa 2% ni? Mak dia kata macam ni lah 5%. Abang Pok Hang ambil sikit, aku takkan tak ada aku. Kan? Ada. Nampak? Dia kan? Tuan-tuan tengok dalam surah An-Nahl ayat 57, 58, 59. Terutama sekali An-Nahlu ayat 58. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu musawwadan wa huwa kadhim. Orang-orang Arab musyrikin Mekah dulu, Quraisy, apabila diberitahu kepada mereka dapat anak perempuan, muka dia jadi hitam, muka dia jadi merah padam, marah. Tu Quran apa? Dia tak seronok, dia benci. Nampak? Dia benci. Quran kata bila dia dapat berita kata dia dapat anak perempuan, dia tak seronok, dia benci, dia marah, dia malu. Anak perempuan satu aib bagi dia. Tu dulu. Nampak? Sebab itu hadirin mukminin, kata Al-Imam Ibn Kathir, orang-orang musyrik dahulu mereka menganggap malaikat sebagai perempuan dan menjadikan anak perempuan. Musyrikin ni dia anggap anak perempuan ni malaikat, dan malaikat ialah anak-anak perempuan Allah bagi pahaman dia bang. Lantas mereka menyembah malaikat tadi bersama Allah.
Nampak? Ada juga yang menganggap bahawa anak perempuan ni ialah malaikat itu anak perempuan Allah. Kan? Ada yang kata Isa anak Allah. Siapa dia kata Isa anak Allah? Kristian. Ada yang kata Uzair anak Allah. Wa qalatil Nasara Isa bin Maryam kan? Wa qala Isa bin Allah. Nasrani kata Isa anak Allah. Wa qalatil Yahud Uzairun ibn Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Musyrikin Mekah kata malaikat anak perempuan Allah. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Tuhan jawab sepatah ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tu tak ada mak pak dan Allah tu tak ada anak beranak, tak ada. Jadi agama yang kata Allah tu Tuhan tu ada pak, ada mak, ada anak itu sifat manusia, kan? Tabiat manusia. Baik. Kemudian hadirin mukminin, orang musyrik juga menyandarkan anak perempuan kepada Allah. Ini juga satu benda yang karut, satu benda yang khurafat, satu benda yang menyungutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang musyriki ini menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup kerana apa? Kerana mereka tak nak menanggung malu. Jadi dapat anak perempuan ni malu. Siapa yang ada perangai ni, dia mewarisi perangai musyrikin Mekah jahiliah. Dapat anak perempuan malu. Sebab itu kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata alangkah buruknya sikap orang musyrik. Mereka tidak suka anak perempuan. Kan? Mereka tidak suka anak perempuan dan mereka menanam anak perempuan mereka hidup. Nampak? Ini memang dilakukan oleh orang musyrikin. Dan kalau kita tengok dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup pada hari akhirat akan bertanya, bi ayyi dhanbin qutilat, di atas dosa apa mereka dibunuh, ditanam hidup-hidup ketika kecil dulu. Ini Quran sebut At-Takwir ayat 8 dan 9. Anak-anak yang mati, yang dibunuh, yang ditanam hidup-hidup akan tanya dekat mak bapak dia apa? Bi ayyi dhanbin qutilat. Apa kami buat dulu yang hangpa tanam kami hidup-hidup? Tanam hidup-hidup, tuan-tuan. Bukan tanam lepas mati, tanam hidup-hidup. Tapi kita tuan-tuan hari ni, kita duk dengar jahiliah dulu tanam hidup-hidup kan. Hari ni tuan-tuan, benda itu berlaku di kalangan masyarakat kita. Jahiliah dulu tanam anak perempuan, lo dengan jantan-jantan dia tanam. Betul atau tidak? Jahiliah dulu tanam anak perempuan. Tapi masyarakat kita hari ni, tuan-tuan tengok yang tauk dalam parit, yang buang dalam lubang jamban, yang tauk depan tong sampah, yang tinggal depan pintu masjid, dia tak kira dah. Dulu jahiliah, keluar mai perempuan, dia tanam. Jantan, dia belah. Lah, tak ada keluar lagi, dia tauk dah. Tak ada tengok jantan perempuan, dia tauk dah. Punya sakan. Jahiliah kalau tengok pun, dia kata sakan. 2 kali jahiliah pada kami. Kami kelas juga. Ambil orang lelaki, orang perempuan buang. Hampa dengan lelaki perempuan buang. Nampak? Anak-anak luar nikah yang dibuang banyak. Sebab itu ada satu sikap yang bagus, tapi orang bukan Islam buat. Orang bukan Islam buat. Dia buat kotak buang bayi. Dia satu orang American kalau tak silap saya, masuk dalam paper ada rencana tentang dia. Dia buat satu box di dekat rumah dia tu, dia buat satu kotak, dia tulis tu kotak untuk meletakkan bayi yang tak diingini. Dia kata jangan duk pitok kata-kata mai bubuh di kotak tu, kan. Dia ada pro dengan con lah, kan. Satu pro-nya baguslah, dia nak menyelamatkan budak-budak. Satu lagi kontra, dia cuba nak memberi sokongan dan motivasi. Tak apa-apa buat tak ketahuan pemain bayi kat aku. Ini satu benda, kan. Okey, baik. Hadirin mukminin, apabila Islam mai, Islam mengangkat taraf wanita. Sama, tak ada beza. Dulu orang perempuan, kalau dia laki dia mati, dia tu termasuk dalam paraid. Maksudnya kalau mpok dia ada 5 bini, dia macam tu lah, macam Piramli buat tu. Hang ambil satu, aku ambil satu. Dia bedak bini pok dia ni macam dia bedak lembu dengan kambing.
Nak ambil lembu kan nak ambil kambing? Aku ambil kambing lah. Ambil kambing, lembu mai kat aku. Unta mau unta. Unta ambil kat hang. Habis dah bedak lembu, kambing, kebau apa semua ni, dia bedak pula ni. Hak bini-bini ni. Nak ambil hak mana? Aku nak ambil hak ni rajin sikit. Aku nak ambil hak ni elok sikit. Tera tu je wanita pada zaman jahiliah. Tak ada langsung. Bukan kata nak mewarisi harta. Mereka tu sendiri merupakan pusaka yang diwarisi. Itu tahap wanita pada zaman jahiliah. Bila Islam bagi hak. Mereka ada bahagian dalam faraid. Bahkan kalau tuan-tuan tengok, Islam mari wanita juga dilakukan akikah. Bukan anak lelaki ya, anak perempuan pun dapat hak untuk dilakukan akikah, kan? Bahkan banyaklah lagi kalau kita nak sebut di dalam nas-nas yang menunjukkan bahawa Islam juga mewarisi wanita. Cuma saya nak sebut, nampak? Saya sebut kat tuan-tuan tadi kan. Daripada Qais bin Harith, ketika aku masuk Islam, aku mempunyai 8 orang isteri. Tu. Zaman tu dia tak ada hak, dia kahwin banyak kan. Bila dia masuk Islam, Qais kata, aku tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ambillah 4 daripada 8. Menunjukkan pada zaman jahiliah, lelaki boleh kahwin ikut suka. Wanita boleh kahwin banyak mana, tak ada hak. Tapi bila Islam buat 4. Pasal apa? Sebab Islam nak mengelak wanita daripada diabaikan. Itu salah satu bukti bagaimana Islam memelihara wanita. Cuma dia kata 4 pun macam tak adil lah juga kan. Sebab kami orang perempuan boleh menikah satu. Lepas tu dia tanya pula pasal orang lelaki-lelaki kalau isteri mati tak gaduh iddah, tak gaduh berkabung. Kami orang perempuan kalau suami mati kena berkabung. Kita tak boleh baca tuan-tuan. Kita macam ni lah. Kita kalau pintu kereta, kita tak boleh pibuh di pintu lori. Pintu lori kita tak boleh buh di pintu kereta. Dia tak masuk frame dia. Kita nak banding lelaki dengan perempuan, kita tak boleh banding macam tu. Itu bandingan orang yang tak faham. Sebagai contoh, wanita dia tak boleh kahwin 4 kerana fitrah kejadian wanita itu tak mengizinkan. Lelaki kalau dia kahwin 4, dari sudut nasab, semua wanita yang mengandung tu anak dia. Baik. Dan itu dari sudut nasab. Jaga nasab. Kalau Tok Imam ada 4 bini, 4 mengandung, kita tahu siapa yang bapa dia. Tapi kalau perempuan kahwin 4, siapa nak pergi mesyuarat PABG? Ini soalan besar. Mesyuarat PABG siapa nak pergi? Tak payah mesyuarat lain ni, mesyuarat PABG tu. Bincang tak habis. Dia hang pergi. Bukan anak aku. Boleh jadi anak hang, pasal benih banyak. Kan? Itu satu. Dari sudut nasab dah jadi keliru, jadi lintang bukang. Sebab itu bila wanita meninggal kematian suami, dia pun tak boleh kahwin lagi. Adang iddah. Pasal apa adang iddah? Pasal nak menyucikan rahim tu daripada benih supaya tak berlaku pertikaian. Suami tak ada benih apa? Kalau dia kahwin pun tak ada pertikaian, melainkan dia pun mengandung sama. Ini contoh kan, Tok Imam mengandung. Ni bini mana Tok Imam? Orang tanya. Nampak? Jadi Islam ni dia agama yang Tuhan buat turun, Tuhan punya. Ad-din 'indallahil Islam. Agama Allah. Jadi Allah bila dia buat turun agama sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Memang masuk dengan manusia tu. Tak pelik. Kan? Nampak? Baik hadirin mukminin. Okey, baru ni banyaklah kalau saya nak bagi contoh kan. Orang perempuan dari sudut maruah, orang laki-laki kalau dia kahwin, isteri dia ada, dia kahwin, orang tak nampak pelik lah. Tapi cuba tuan-tuan bayang, orang laki-laki kalau isteri dia mati, isteri dia tak mati pun dia boleh kahwin. Kalau isteri dia mati hari Rabu, hari Jumaat dia kahwin, tak pelik. Petang tu dia kahwin pun tak pelik. Tapi cuba tuan-tuan dengar berita, katakanlah satu orang isteri mati suami hari Khamis, Jumaat pagi dia menikah, tuan-tuan akan rasa apa? Tuan-tuan dengar pun nikah dah. Nampak tergedik-gedik tu. Nampak terketak-ketak tu. Kan? Sedangkan wanita ni fitrah dia apa? Lembut, pemalu, penyabar, santun, tertib, tani, elok.
kan? Jadi sesuai dengan fitrah umat. Pasal itu dalam Quran tengok, orang laki-laki Tuhan habaq terang-terang bagi mereka bidadari, huril ain. Orang laki-laki bidadari. Perempuan tak habaq, dapat apa? Dia akan dapatlah juga bidadara, tapi tak disebut. Akan dapat lelaki, tak sebut. Bagi wanita-wanita yang beriman disediakan jantan-jantan untuk kamu di dalam syurga. Wih, kita dengar pun. Wih. Kan? Wanita-wanita yang banyak salat, banyak puasa, banyak baca Quran, bergembiralah dengan jantan-jantan yang menanti di pintu syurga. Tak masuk. Sedangkan orang baca Quran, orang mengaji ni lagi nak jauh pada jantan lelaki ni. Nampak tak? Itu soal tu. Baik, hadirin mukminin. Kemudian apa lagi yang saya nak sebut kat tuan-tuan? Berkaitan dengan lelaki dan wanita ni, kita kena terima hakikat bahawa dalam mana-mana bangsa pun dia akan akui bahawa wanita ni ada kelemahan, kekurangan. Lelaki pun ada kelemahan dan kekurangan. Maka bila Islam turun, Islam meraihkan kekurangan dan kelemahan wanita tu, dia angkat sesuai dengan hak wanita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan merezekikan ilmu yang bermanfaat, dan kita hati-hatilah apabila kita berhadapan dengan isu-isu wanita ni. Sekarang orang duk main isu-isu wanita, kan? Hati-hati jangan sampai kita menghina syariat ataupun mempertikaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.